Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar subtopik terakhir untuk bab 1 iaitu 1.3 lengkung pertumbuhan. Okay. Dalam dua subtopik sebelum ni kita dah sentuh tentang pertumbuhan-tumbuhan. Okay, pertumbuhan dalam tumbuhan. Kita bermula dengan kamu kenal jenis-jenis pertumbuhan, jenis-jenis tisu. Okay. Kemudian kamu belajar secara detail macam mana tumbuhan ini membahagi dekat pucuk, dekat akar, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan akhirnya membentuk pokok yang lengkap lah. Okay. Dan hari ini kita akan lihat tentang beberapa jenis lengkung pertumbuhan yang ada dalam tumbuhan lah, beberapa lengkung pertumbuhan. Okay. Macam manusia kita pernah belajar masa tingkatan 1 tak silap dulu, tingkatan 2 tumbuhan. Tumbuhan bagi manusia lah. Okay. So, kita lihat lengkung pertumbuhan. Okey, yang pertama kita lihat tumbuhan yang semusim. Satu musim lah. Okey, tumbuhan semusim ni adalah tumbuhan yang ada satu kita hidup sahaja dalam semusim ataupun satu tahun. Okey. Yang mana ini bermaksud tumbuhan ini dia akan bermula dengan bercambah, berbunga dan akhirnya berbuah dan menghasilkan biji benih dan akhirnya mati dalam masa satu musim lah. Okey. Contoh tumbuhan semusim ni adalah padi, labu, tembikai dan sebagainya. Okey. Okey, tumbuhan duri musim. Okey, tumbuhan duri musim ni biasanya mengambil masa 2 tahun lah, ataupun 2 musim pertumbuhan untuk melengkapkan kita hidup. Okey. Biasanya dalam musim pertumbuhan yang pertama, kita panggil pertumbuhan yang dialami oleh tumbuhan ini adalah pertumbuhan tampang. Yang mana dalam pertumbuhan tampang ini, tumbuhan ini akan melakukan pertumbuhan untuk struktur akar, daun dan juga batang. Okey. Manakala bila tiba musim pertumbuhan yang kedua, itu adalah tempoh ketika tumbuhan ini melakukan pembiakan. Okey. Kebiasaannya tumbuhan duri musim ini akan ada pada kawasan yang iklim sederhana ataupun kawasan sejuk lah. Yang ada musim sejuk, yang mana ketika musim sejuk, tumbuhan tidak melakukan sebarang aktiviti pertumbuhan. Okey. Okey, so biasanya pertumbuhan akan diteruskan kembali pada musim panas dan musim bunga. Bila tumbuhan ini berbunga, dia akan menghasilkan buah dan juga biji benih dan akhirnya tumbuhan ini akan matilah so, dalam tempoh 2 tahun. Okey. So contoh dua musim ialah kubis, lobak merah dan juga balung ayam. Okey. Dan jenis tumbuhan ketiga adalah tumbuhan saka. Okey, tumbuhan saka ni merujuk kepada tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. Okey. Dan jangka hayat tumbuhan ini bergantung kepada spesies dan juga keadaan sekeliling tumbuhan tersebutlah. Okey, tumbuhan saka ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang berkayu dan juga yang herba. Okey, monocotyledon dan juga dicotyledon. Okey. Okey, so kebiasaannya tumbuhan saka ni dia boleh berbunga berkali-kali. Sebabkan dia hidup lebih daripada 2 tahun, so dia tak, dalam tempoh 2 tahun tu dia tak matilah macam tumbuhan tadi. So dia boleh berbunga dan berbuah berkali-kali. Yang mana dia akan ada struktur yang boleh beradaptasi dengan persekitaran. Okey. So, contohnya adalah pokok mangga. Ini sistem lah, pokok bunga raya. Okey. So, kita lihat lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan yang semusim tadi. Okey, cikgu rasa kamu pernah dengar perkataan sigmoid. Okay, graf dalam matematik kot, ataupun fizik, kamu akan pernah dengar perkataan sigmoid tu. So, bentuknya macam ni lah, yang garisan pink. Sigmoid. Okey, untuk tumbuhan semusim, pada peringkat A, penurunan jisim kering ataupun penurunan berat cotyledon tu lah. Kerana apa? Makanan yang disimpan dalam cotyledon tu telah digunakan untuk bercambah ataupun tumbuhkan daun lah. Okay. Kemudian pada peringkat B, kamu akan nampak graf ni naik. Dia naik bermaksud kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat lah. Okay. Ini berlaku kerana tumbuhan dah boleh menjalankan fotosintesis sendiri. Okay. Mula-mula nak bercambah, menurun sebab dia ambil daripada bekalan makanan dalam cotyledon tu lah. Okay. So sampai
sampai puncaknya peringkat C, jisim kering itu telah malar lah ataupun tiada pertumbuhan yang berlaku. So, kita boleh katakan bahawa pada ketika ini tumbuhan tersebut telah matang lah. Okay, dan masuk peringkat D, kamu akan nampak graf tu akan jatuh sedikit. Penurunan balik jisim kering tu adalah kerana pokok tu dah tua, fotosintesa rendah ataupun dia dah nak mati lah. Okay, untuk masuk kadar pertumbuhan yang baru ni, dekat A balik. Okay. So ada 4 peringkat lah untuk kadar lengkung pertumbuhan tumbuhan semusim. Kita tengok kepada tumbuhannya 2 musim. So dia lebih kurang sama. Cumanya dia ada double sigmoid ataupun 2 lengkung sigmoid lah. Pertama untuk yang pertumbuhan tampang dan yang kedua ni sigmoid yang kedua adalah untuk pertumbuhan pembiakan. Okay. So sama sahaja. Kemudian ada 2 lengkung sebab dia 2 musim. Okay. Biasanya pada pertumbuhan pertama makanan akan disimpan dalam umbisi ataupun pada bahagian akar lah. Okay. Untuk tumbuhan saka, kalau kamu perasan, dia juga daripada sigmoid yang banyak lah. Kalau kamu perasan garisan putus-putus biru ni, ini adalah sigmoid. Okay. So disebabkan dia boleh berbunga berkali-kali, so dia akan ada banyak sigmoid lah. So kita boleh lukiskan satu garisan purata. Okay. So biasanya kadar pertumbuhan tinggi pada musim panas dan pada musim hujan atau musim sejuk dia akan turun sikit sebab tu ada lengkung sigmoid ni lah. Okay. So dia akan berkali-kali. Okay, so tamatlah bab 1 kita untuk tajuk pertama biologi KSSM. So sebarang persoalan boleh tanya cikgu lah. So berjumpa pada video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.